Assalamualaikum anak-anak Mak. Kita bertemu lagi dalam Mak Leha Story. Macam yang korang nampak, Mak bersiaran di stesen bas. Maksudnya apa? Pandai? Ya, Mak akan cerita pasal kisah seram berkaitan bas malam. Anda dah sedia nak naik bas? Macam biasa, ambil tempat duduk, pejam mata, tarik selimut. Let them come. Menerusi salah satu versi paling popular yang selalu diceritakan, kisah sebenar bermula pada malam 14 November tahun 1995 dengan lokasi kejadian adalah di Beijing, China. Pada malam tu, ada seorang wanita tua sedang duduk di sebuah stesen bas bersama dengan seorang lelaki muda yang tidak dikenali. Mereka berdua sama-sama menunggu ketibaan bas terakhir dari terminal Yuan Ming Yuan pada malam tersebut, iaitu bas bernombor 375, di mana bas itu dijadualkan dalam perjalanan menuju ke Xiangshan. Diringkaskan cerita, bas 375 tersebut pun sampai di stesen bas berkenaan untuk mengambil wanita tua dan lelaki muda itu. Wanita tua tersebut duduk di kerusi bahagian depan, manakala lelaki muda itu pula menduduki kerusi pada bahagian belakang bas. Turut berada di dalam bas tersebut pada waktu itu adalah sepasang kekasih. Jadi, secara keseluruhannya, ada 6 orang berada dalam bas tersebut, termasuk pemandu bas dan konduktor wanita. Bas tersebut kemudian memulakan perjalanan sebelum berhenti di sebuah perhentian untuk menurunkan pasangan kekasih. Tidak lama selepas itu, pemandu bas tersebut tiba-tiba melihat bayangan 2 orang lelaki yang berdiri berada di tepi jalan raya, melambaikan tangan kepadanya sebagai isyarat untuk memberhentikan bas. Pada mulanya, pemandu bas itu enggan untuk berhenti kerana kawasan situ bukannya di perhentian bas. Namun, setelah pemandu bas tersebut diingatkan oleh konduktor bas yang mereka sedang naiki itu adalah bas terakhir pada malam tersebut, maka dia pun terpaksa akur untuk mengambil kedua-dua lelaki tadi. Ternyata bukan 2 orang lelaki, tetapi ada 3 orang lelaki yang sebenarnya telah menaiki bas itu. Lelaki ketiga yang dimaksudkan berada di tengah dengan keadaannya dipapah oleh 2 orang lelaki yang melakukan lambaian waktu sebelumnya. Tidak jelas muka lelaki di tengah yang berkepala botak tersebut kerana dia menundukkan kepalanya. Saat bas kembali bergerak, suasana bas itu tiba-tiba menjadi kecoh, berpunca daripada si wanita tua yang telah menuduh lelaki muda tersebut mencuri beg duitnya. Rentetan daripada perkara itu, pemandu bas bertindak memaksa wanita tua dan lelaki muda tersebut untuk turun dari bas. Mereka berdua akur dengan arahan itu. Setelah bas tersebut beredar pergi, wanita tua itu terus memberitahu lelaki muda itu bahawa dia baru saja menyelamatkan mereka. Cerita wanita tua tersebut
Ketiga-tiga lelaki yang baru menaiki bas itu sebenarnya bukan manusia, tetapi hantu kerana mereka tidak mempunyai kaki dan berjalan dalam keadaan terapung. Dalam erti kata lain, cuma wanita tua tersebut yang menyedari perkara itu. Wanita tua dan lelaki muda tersebut seterusnya bersepakat untuk membuat laporan di balai polis berdekatan. Walau bagaimanapun, tiada sesiapa pun yang mempercayai cerita mereka berdua. Keesokan harinya, pihak polis menerima maklumat mengenai kehilangan bas 375 itu daripada syarikat operasi bas terbabit. Hanya pada hari ketiga operasi pencarian, bas tersebut akhirnya ditemui tenggelam di empangan Miyun, Beijing. Daripada hasil pemeriksaan, didapati ada 3 mayat manusia yang sudah mereput di dalam bas itu. Mayat itu adalah mayat si pemandu bas, konduktor, dan seorang lagi lelaki yang tidak diketahui identitinya. Paling menyeramkan, tangki petrol bas tersebut dipenuhi dengan darah manusia. Ada sesetengah orang mempercayai bahawa penceritaan dalam kisah bas 375 ini adalah berdasarkan kisah benar dan telah menjadi urban legend di China. Kisah kedua ni, kita balik ke Malaysia semula kerana kisah seram ni dialami oleh seorang bekas pemandu bas yang bernama Wan Husin. Pada suatu hari, seperti biasa di terminal bas, beliau akan memulakan perjalanan di daerah itu seawal pukul 6:30 pagi selepas subuh. Dia akan bertolak selepas enjin dipanaskan. Kebiasaannya, penumpang-penumpangnya kebanyakan adalah golongan yang masuk kerja shift pagi dan pelajar yang mahu berangkat ke sekolah. Selepas sebahagian penumpang sudah menaiki bas di terminal, dia pun memulakan perjalanan seperti biasa. Di dalam perjalanan, dia akan berhenti di setiap perhentian di mana terdapat orang yang menahan bas tersebut. Dan apabila ada penumpang yang sampai ke destinasi, loceng akan dibunyikan oleh penumpang menandakan yang mereka mahu turun. Penumpang silih berganti turun dan naik. Itulah menjadi rutin Wan Husin sebagai pemandu bas. Pada hari itu, ketika dia melalui suatu kawasan berbukit, tiba-tiba loceng berbunyi. Dengan keadaan tergesa-gesa, dia segera memberi isyarat untuk berhenti ke tepi. Dalam hatinya sudah merasa hairan. Siapa pula yang mahu berhenti di tengah kawasan-kawasan hutan begini? Setahu Wan Husin, tiada kawasan perumahan di kawasan tersebut, malah dikelilingi hutan dan bukit. Dia lalu melihat cermin belakang untuk melihat siapa yang mahu turun. Namun, tiada siapa yang bangun. Semua penumpang masih duduk di kerusi masing-masing. Konduktor bas ketika itu segera meminta Husin untuk meneruskan perjalanan kerana tiada siapa pun yang turun. Dia juga meminta supaya mereka tidak bermain loceng sesuka hati. Sewaktu Wan Husin hendak masuk semula ke lorong jalan raya untuk meneruskan perjalanan, dia memandang ke cermin sisi bas. Tiba-tiba dia melihat kelibat manusia
yang melintas dari belakang bas menuju masuk ke dalam hutan. Dia sangat pasti tiada siapa yang turun sewaktu dia berhenti tadi. Namun, dia cuba mengabaikan sahaja perkara tersebut dan menganggap itu mungkin mainan perasaan dia sahaja. Kemudian pada keesokan harinya, sewaktu dia melalui kawasan yang sama, sekali lagi loceng bas berbunyi. Kali ini, penumpang di dalam bas tersebut tidak begitu ramai. Dia memperhatikan lagi cermin belakang. Konduktor bas itu juga hairan. Tiada siapa yang menekan loceng maupun turun. Dia lalu meminta Wan Husin untuk meneruskan perjalanan. Setibanya mereka di terminal bas, konduktor bas itu bertanya kepada Wan Husin apa yang berlaku. Wan Husin tidak mampu menjawab soalan tersebut kerana dia juga bingung. Mereka sudah mula merasakan ada sesuatu yang ganjil, seperti ada sesuatu yang menumpang bas mereka. Pada hari berikutnya, sewaktu dalam perjalanan pulang, loceng berbunyi lagi buat kali ketiga di tempat yang sama. Kali ini, Wan Husin cuma mengabaikannya dan langsung tidak berhenti di kawasan itu lagi. Namun, loceng tetap berbunyi kerap tanpa henti, sehingga membuat penumpang-penumpang memandang antara satu sama lain kerana mereka juga merasa hairan. Loceng rosak barangkali? Wan Husin tetap meneruskan perjalanan, walaupun loceng tersebut tak berhenti berbunyi. Selepas kira-kira 1 kilometer melepasi kawasan tersebut, bunyi loceng berhenti dengan sendirinya. Namun malangnya, seiring dengan bunyi loceng yang terhenti, tiba-tiba enjin bas juga terhenti dengan sendirinya. Ketika itu, hari mulai senja. Mereka tersadai di tepi jalan yang sepi, dikelilingi hutan. Mereka terpaksa menunggu bantuan bas lain yang datang untuk menjemput para penumpang. Ketika sedang menunggu, Wan Husin terdengar sayup-sayup suara orang seperti sedang marah tidak jauh darinya. Fikirnya, hanya dia seorang yang mendengar. Namun konduktor bas juga menegur bunyi suara tersebut. Kedengaran seperti orang bergaduh, tapi di sekeliling mereka hanya hutan yang sepi. Tidak lama kemudian, bas bantuan pun tiba bersama mekanik untuk memeriksa keadaan bas tersebut. Penumpang lalu dipindahkan ke bas bantuan, lalu bas tersebut beredar untuk menghantar penumpang. Suasana malam yang sunyi. Langsung tiada kenderaan lalu lalang. Hanya tinggal mereka bertiga di situ, iaitu Wan Husin, konduktor bas dan mekanik. Angin yang sejuk membuatnya semakin meremang. Setelah diperiksa, mekanik tersebut mendapati tiada sebarang masalah dengan enjin bas tersebut. Bas tersebut juga boleh dihidupkan seperti biasa. Minyak juga masih penuh. Wan Husin malas memikirkan hal itu kerana dia hanya ingin cepat-cepat beredar dari tempat tersebut. Mereka pun menaiki bas untuk memulakan perjalanan. Sebaik sahaja dia melangkah masuk ke dalam bas, semerbak bau harum menusuk hidungnya. Dia pun segera menghidupkan enjin bas untuk memulakan perjalanan pulang. Konduktor dan mekanik juga perasan dengan bau harum di dalam bas tersebut. Namun mereka tak berani menegur. Mereka diam membisu.
Di saat Wan Husin memandang cermin belakang, betapa terkejutnya beliau apabila melihat semua tempat duduk dipenuhi dengan penumpang. Bahkan ada yang berdiri. Bila dia menoleh, kosong tiada siapa. Tetapi apabila dia kembali memandang cermin belakang, ramai penumpang. Konduktor bas itu hairan. Dia bertanya mengapa Wan Husin kelihatan gelabah. Namun Wan Husin tak berkutik. Diam 1000 bahasa. Belum sempat dia mencerna apa yang dilihat matanya, tiba-tiba telinganya pula dibisikkan dengan suara penumpang-penumpang tersebut. Tolong hantar kami. Wan Husin mula menyedari bahawa semua yang berlaku sebentar tadi adalah gara-gara dia tidak berhenti di saat loceng tadi dibunyikan. Maka makhluk-makhluk yang menumpang itu membuat provokasi. Suara-suara bisikan itu terus membisik di telinganya supaya dia menghantar mereka ke suatu tempat, iaitu sebuah latak air terjun yang terletak tidak jauh dari situ. Maka dengan segera Wan Husin terus menekan minyak menuju ke lokasi tersebut. Sepanjang perjalanan, Wan Husin langsung tak berani untuk memandang cermin belakang. Dalam hatinya cuma berdoa agar cepat-cepat sampai ke destinasi dengan selamat. Setibanya mereka di bawah kawasan pergunungan yang terletak air terjun tersebut, Wan Husin lalu memberhentikan basnya di tepi jalan. Konduktor bas hanya diam sahaja, seolah-olah faham dengan situasi yang berlaku, walaupun dia tidak melihat apa-apa. Di situ, sesekali matanya menjeling ke arah cermin belakang untuk memastikan semua kelibat makhluk tersebut turun. Hatinya bergetar, namun mulutnya terkumat kamit membaca ayat-ayat suci sambil mengharapkan tiada apa-apa yang buruk berlaku. Beberapa ketika selepas itu, bau harum yang menyelimuti bas tersebut segera hilang. Dia pasti bahawa mereka semua sudah turun dari situ. Pantulan di cermin juga menunjukkan semua kerusi telah kosong. Hanya ada konduktor dan mekanik di belakang. Dengan segera, Wan Husin terus bergerak pergi dari tempat itu. Kelihatan dari cermin sisi, sekumpulan bayangan hitam seolah melambai ke arahnya sambil berkata, "Terima kasih." Keesokan harinya, Wan Husin menceritakan apa yang dilihatnya kepada konduktor basnya. Mula-mula dia tidak percaya, tapi bau harum itu sudah cukup membuktikan yang benda itu ada di dalam bas. Selepas kejadian itu, bunyi loceng bas tidak lagi kedengaran di laluan tersebut. Adakah menurut anda yang menumpang bas Wan Husin itu adalah makhluk gaib, hantu, bunian atau apa? Wallahu alam. Bagaimana menurut anda? Berani nak balik kampung naik bas? Jangan takut sayang. Tengok mak, naik bas sorang-sorang. Tiada siapa yang menemani. Namun demi anak-anak mak, dalam bas pun mak buat video untuk bercerita pada anak-anak mak. Semoga korang semua tidur lena malam ni. Doakan perjalanan mak selamat sampai ke kampung di Pahang. Jangan lupa like, subscribe ya sayang. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.